tidur. Coba. Baik. Kita mulakan kuliah hari ini dengan kita membaca umul kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram wa ashab izam fa'ulah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa syafiuhu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ilal malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, itulah hari akhirat. Dan takutlah kamu kepada Allah taala, semua yang Allah taala itu maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu lakukan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah, setiap daripada umatku masuk dalam syurga, illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Wa qila fa may ya'ba, fa may ya'ba ya Rasulullah. Lalu ditanya pada Nabi, siapakah orang yang enggan? Maka Nabi pun menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Maksudnya, siapa yang taat pada perintahku, maka mereka termasuk dalam kumpulan orang masuk syurga. Dan siapa yang ingkar pada arahanku, maka mereka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa na'afa wa intifa' wa lifadat istifadah wal hasanat tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ulal huda wa dalalati ila khairi ibtigha'a maradatillah wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Dan mati silakan pada Tuan Imam, pada Tuan Bilal, kemudian pengerusi masjid, tuan kuasa masjid, tuan haji, tuan hajah, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah kerana dengan limpah kurnia serta rahmat kepada Allah kita dapat bersama lagi pada malam ini untuk kita sambung pengajian kitab Rahiqul Maktum, Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi, di mana kita berada di surat 33. Betul 33 yang terjemahan tu. Dikatakan bahawa terdapat tafsiran yang lain bagi maksud binatang-binatang ternak dalam ayat ini. Kemudian Sa'id bin Musayyib, tengok situ, Sa'id bin Musayyib menyatakan dengan jelas bahawa binatang-binatang ternak itu dipersembahkan kepada tuhan-tuhan palsu mereka. Waqad marra an Sa'id bin Musayyib anna hazil an'am kanat litawarizihim. Di mana Sa'id bin Musayyib menyatakan bahawa binatang ternak itu al-am, binatang ternak lah.
kanat litawarisihim, adalah binatang ternakan tu semua disembahkan kepada tuhan-tuhan palsu mereka lah, seperti Hubal kan, Al-Lata, Al-Manat kan dan sebagainya. Itu tuhan-tuhan mereka yang kodenya macam tuhan tu mereka tu boleh makan lah. Sebenarnya tuhan tu pun tak boleh makan pun, dia kakunya tu. Suap pun dia tak nak, patung kan, suap pun tak nak kan. Mungkin makanan tu mungkin keras, jadi kita lembutkan lah, lembut-lembutkan, suapkan pun tak nak juga lah. Keras ke, lembut ke, panas ke, makanan tu sejuk ke, makanan tu buah ke, semua dia tak nak, sebab ada patung. Cuba bagi kat tuan kan, bagi kat kita kan, habis kan. Kena pula orang kata nasi Arab pula kan, kena pula nasi Arab, tak cukup, mungkin tak cukup sepinggan, mungkin nak 2 pinggan ke. Kena pula kambing punya kari kan, macam tu, kepala kambing. Memang seronok lah mam tuan kan. Tapi patung tak boleh buat apa, diam kaku macam tu lah, macam tu. Kemudian ada riwayatkan beritakan bahawa Amru bin Lu'ay ni dia menarik akan tali usus dia. Yang ada riwayat daripada Nabi SAW. Dia kata ra'aitu Amru bin Lu'ay yang yajurru qasabahu, artinya dia menarik akan ususnya dalam neraka. Kerana dialah orang-orang dianwanu awwalu man ghayyara din Ibrahim, kerana dialah orang-orang yang pertama mengubah akan agama Nabi Ibrahim. Dialah orang yang pertama kata membawa patung kan, dan juga dialah yang memperkenalkan tentang saibah lah, bahirah, wasilah dan sebagainya yang kita bincangkan dah sebelum ni macam tu. Baik tu nah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, orang Arab, kemudian orang Arab melakukan semua yang disebutkan berkaitan berhala-berhala mereka dengan kepercayaan bahawa berhala-berhala itu dapat menghampirkan diri mereka kepada Allah, menyampaikan mereka kepada Allah, serta menjadi juru syafaat pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang dirakam dalam Quran, Allah Taala sebut dalam Quran, wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Gitu. Surah Az-Zumar ayat 3. Wa ma na'buduhum, tiadalah kami sembah akan mereka illa kecuali liyuqarribuna ila Allahi zulfa, untuk menghampirkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini pada tanggapan mereka lah. Dengan menyembah patung itu akan mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Tapi sebenarnya bukan mendekatkan, menjauhkan. Sebab lari daripada syariat. Syariat Nabi Ibrahim ke, Nabi Ismail ke, ataupun Nabi Muhammad SAW sendiri. Memang syariatnya lari lah, cara dia lari. Kerana Nabi mengajar cara lain. Macam mana kita nak menyembah Allah, lain cara sembahan dia kan, dengan kita mengangkat uduk, membersihkan diri. Lepas tu kita ada orang kata solat, kita ada takbiratul ihram, kita ada bacaan Fatihah, kita ada rukuk, sujud dan sebagainya kan. Itu kaifiat dan cara yang diamalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semayang ini Nabi dapat ijazah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Kenapa? Sampai Nabi naik ke langit untuk mengambil kepaduan semayang. Kemudian tentang kaifiat semayang diceritakan kemudian. Nabi naik itu untuk mengambil ijazah tentang kepaduan semayang. Sehari semalam pada asalnya 50 kali. Lepas tu Nabi jumpa Nabi Musa AS. Nabi Musa kata, kau kena naik jumpa Allah Ta'ala balik, kau stand balik. Sebab umat aku yang besar-besar pun tak larat nak buat. Apalagi umat kau yang kecil-kecil, yang petot-petot dan sebagainya. Maka Nabi pun berulang alik lah, naiklah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pertemuan dengan Allah Ta'ala di langit ni bukan bermakna Allah Ta'ala di langit. Itu kita kena faham juga lah. Ini termasuk dalam perkara-perkara mutasyabihat. Kerana Allah Ta'ala ini tidak bertempat.
Naik Nabi ke langit itu dinisbahkan kepada manusia, bukan dinisbahkan kepada Allah. Kalau dinisbahkan kepada Allah, jadi Allah Ta'ala itu bertempat. Mustahil dalam kitab Ahlussunnah, tak boleh. Larilah tajuk dia. Larilah kita punya pegangan tu. Jadi Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Walaupun ada ayat Quran, Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Allah Ta'ala itu bersemayam di atas arasy. Kata Imam Malik, dia tanya dengan Imam Malik berkenaan dengan semayam, bersemayam. Al-istiwa maklum, wa kaifa majhul, wa su'alu anu bid'ah, wa imamu bihi wajib. Bila ditanya dengan istawa, masing-masing maklumlah dengan mana istawa, bersemayam. Wa kaifa majhul, bagaimana Allah Ta'ala semayam, majhul, tak tahulah macam mana kaifiat cara dia, kan? Wa su'alu anu bid'ah, tanya tentang benda tu bid'ah. Wa imamu bihi wajib, beriman dengan perkara itu adalah wajib. Itu kata Imam Malik bila ditanya berkenaan dengan mana istawa. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut wa ya'buduna min dunillahi ma la yaduruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulu haula'i syufa'auna indallah. Kan? Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka itu menyembah akan selain daripada Allah. Ma la yaduruhum, yang mana benda selain itu tak mampu pun memberi mudarat kepada kamu. Wa la yanfa'uhum, dan juga tak mampu beri manfaat pada kamu. Mudarat pun tak mampu, manfaat pun tak mampu. Wa yaqulu, dan mereka berkata, haula'i syufa'auna indallah. Haula, ini semua patung berhala ini, dia kata syufa'auna, mana pembantu kami, indallah, di sisi Allah Ta'ala. Pada tanggapan mereka, patung-patung itu pembantu mereka, yang akan membantu mereka lah untuk merekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala tak terima pun, kerana itu bukan kafiat dan cara yang aku ajar, dan itu bukan cara dan kafiat dan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ajar. Kalau nak sembah terus direct pada aku, dan Nabi-Nabi Rasul dah ajar macam mana cara solat, cara ibadah, kan, gitu. Baik. Kemudian orang Arab juga meramal nasib dengan azlam. Orang Arab juga meramal nasib dengan azlam. Azlam ialah anak panah yang belum dipasang bulu dia. Cuma ada perbezaan dalam kitab Arab. Dia kata wa kana al-arab taqtasimu bil azlam, kan? Wal azlam al-qadah allazi risha fi. Kalau sebut dalam kitab Arabnya, azlam ini ialah mangkuk, bukan anak panah. Azlam itu mangkuk, sedangkan yang dalam mangkuk itu baru dikatakan azlam. Yang dalam mangkuk itu dikatakan sahmun. Sahmun anak panah. Dalam mangkuk itu anak panah. Sedangkan yang bekas dia tu, itu dikatakan azlam. Ini sebut kita Arab dia lah. Dia kata azlam al-qadah allazi la risha fih, mana mangkuk yang tidak ada bulu padanya. Wa kana al-azlam salah satu anwa', dan azlam ni mangkuk tu tadi dia ada 3 pecahan. Kan? Salah satu daripada pecahannya terdapatnya 3 anak panah. Naun fi salasah asham, ada satu mangkuk tu yang dalamnya terdapat 3 anak panah. Okey, berbeza dengan terjemahan ni. Terjemahan ini dia kata azlam tu anak panah. Macam tu. Tak kisahlah mangkuk ke, kan, mana satu anak panah ke dan sebagainya, dia kata azlam ni. Tapi nak terang pada kita tentang apa yang mereka lakukan terhadap benda itu. Itu yang kita nak sebut kat sini. Baik. Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang pengharaman azlam. Huriman alaikumul maitah, kan, wal ansar wal azlam izrum min amal syaitan. Diharamkan kepada kamu dengan bangkai, kan, kemudian mengundi dengan anak panah dan juga azlam, kan, memberi makan kepada berhala. Ini benar-benar dah haramkan dah.
dalam konteks kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau sebut di sini dia kata azlam ialah anak panah yang belum dipasang bulu. Azlam terbagi pada 3. Pertama, panah yang padanya tertulis perkataan ya. Naam lah, dalam bahasa Arabnya naam. Dia tak tulis itu ya. Kalau ya kan bahasa Melayu. Kan? Tapi dia tulis kat benda tu, kat panah tu ya. Satu. Kemudian yang kedua ditulis pada anak panah kedua tidak. Kemudian ditulis pada anak yang ketiga, anak panah ketiga al-guflun. Guflun ni macam asal mana guflun ni lalai, tapi di sini bukan mana lalai. Maksudnya buat sekali lagi. Itu maksudnya. Buat sekali lagi. Jadi orang Arab ni apabila mereka nak melakukan sesuatu pekerjaan seperti mereka nak bermusafir, kemudian mereka nak berkahwin, nak cari jodoh dan sebagainya, jadi mereka akan pergi ke Kaabah. Kat Kaabah tu dia ada seorang penjaga yang akan menguruskan benda tu. Mangkuk yang terdapat, bekas terdapat anak panah dalam tu. Jadi mereka akan kena bayarlah sekian-sekian lah kepada penjaga tu, anak panah tu. Dan lepas tu mereka akan buat cabutan. Kalau cabutan pertama menyatakan terpilih, anak panah menyatakan iya ataupun na'am, maka mereka akan tunaikan hajat mereka lah. Apa pilihan mereka yang sebelum ini. Kalau seandainya tertarik, anak panah menyatakan la, tidak, jadi mereka tak akan meneruskan hajat dan juga niat mereka. Kalau seandainya tercabut anak panah yang ketiga, guflun tadi, jadi mereka akan mengundi sekali lagi. Mana buat undian semula lah, tarik balik anak panah, mungkin kena bayar dan sebagainya. Okey, itulah cara dan budaya orang Arab. Mereka tidak mengikut kepada cara yang diajar oleh Islam. Di mana cara Islam ni, antara cara Islam ni ialah contohnya bermusyawarah. Itu cara Islam kan, bermusyawarah. Lepas tu cara apa lagi? Contohnya istikharah. Kalau contoh kalau nak cari jodoh kan, isyarahlah. Semalam 2 rakaat. Dia adalah bacaan doa kan lepas istikharah tu. Buatlah solat hajat dan sebagainya. Itu antara cara yang diajar Islam lah. Kalau seandainya kita nak cari jodoh kan, ataupun nak masalahkan 2 benda yang baik. Benda yang pertama baik, benda yang kedua baik. Ataupun nak beli kereta, nak beli rumah, nak beli ke tak nak beli? Nak beli kat mana? Rumah yang macam mana bentuk dia? Harga sekian dan sebagainya. So benda yang penting dalam kehidupan kita. So kita kena minta isyarat kepada Allah Ta'ala, minta pandangan juga kepada orang lain, orang yang dah pernah beli, orang yang dah pengalaman berkenaan dengan rumah ataupun kereta, aset-aset dan sebagainya. Itu pentinglah dalam kehidupan kita. Dia tidak cara yang diajar oleh orang kafir musyrik Mekah ni, itulah cara dia mengundi dengan anak panah. Jadi jika keluar tulisan je, mereka meneruskan niat mereka. Dan jikalau tulisan tidak, mereka menangguhkan. Sehingga mereka mencubanya pada tahun yang lain. Tu. Kalau sebut dalam kitab Arab, maknanya kalau tak berjaya ataupun keluar anak panah ketiga, lalu mereka ulang semula buat macam tu. Baik. Kemudian bahagian kedua, tu bahagian pertama. Bahagian yang kedua, naun fihi al-miyah wal ukul wad diyat. Bahagian kedua iaitulah bahagian terdapat pilihan sama ada air, ukul, akal ataupun diyat. Ini bahagian ketiga. Bahagian yang keempat, yang kedua, yang ketiga, naun fihi minkum wa min ghairikum au mulsakun. Anak panah yang tulis di dalamnya perkataan minkum daripada kamu, au min ghairikum ataupun selain daripada kamu, au mulsakun ataupun bercampur. Ini kalau seandainya mereka nak menentukan nasab. Dalam nak menentukan nasab, mereka pun buat undi anak panah jugalah. Kalau seandainya terdapat keraguan pada nasab. Ada keraguan pada nasab tu, sama ada nasab tu nak dinisbahkan pada dia ataupun tidak. Anak tadi. Jadi mereka akan mengundilah dengan menggunakan anak panah. Kalau anak panah yang pertama mereka tarik tertulis perkataan minkum daripada kamu, maka itu anak mereka lah, nasab keturunan dia.
Kalau dia kata au min ghairikum, daripada selain kamu, mana bukan anak dia. Bukan anak dia, anak tahal jantan mana, laki mana dan sebagainya. Okey. Apalagi kalau perempuan tu pula jenis-jenis yang suka bergaul kan, perempuan yang sosial, jadi banyak dia tidur dengan mana-mana lelaki dan sebagainya. Jadi untuk menentukan nasab anak tu, jadi dia akan buat macam itulah lelaki tu. Min ghairikum au mulsakun, ataupun bercampur. Masa bercampur ni buat balik semula lah dia tu. Buat balik. Mana tak boleh kita nisbahkan kepada lelaki itu, tak boleh tak disebahkan pada orang lain. Mana kena buat undian sekali lagi begitu. Baik, kita lihat keterjemahan tu. Kedua, panah yang padanya terdapat tulisan air, diat dan juga ukul. Di situ ditulis dua je, air dan diat. Ketiga, anak panah yang tertulis pada perkataannya daripada kamu ataupun selain kamu dan atau bercampur. Apabila di kalangan mereka ada yang mengadu nasib tentang keturunan mereka, maka mereka pergi kepada berhala Hubal dan membawa 100 unta. 100 unta bawa kepada Hubal, patung berhala. Unta-unta itu akan diberikan kepada pengendali panah tersebut. Jika yang keluar itu disana daripada kamu, minkum, maka orang itu adalah dianggap sebagai keturunan mereka lah. Anak itu keturunan daripada mereka, bukan anak luar nikah dan sebagainya. Jika yang keluar itu daripada min ghairikum, selain kamu, maka dia dianggap sebagai kawan rapat ataupun daripada keturunan dia. Dan jika keluar itu perkataan bercampur, maka orang itu kembali sebagaimana kedudukannya sebelum itu, dan tak ada kaitannya dengan nasab dan tak ada kaitan dengan hubung kaum kerabat dan sebagainya. Jadi kemungkinan kena cabut semula lah, cabut balik sini. Itulah yang berlaku lah kepada orang Arab ni. Dan benda ni kata terus menurut generasi ke generasi mereka amalkan dalam kehidupan mereka lah. Sehinggalah sampai kepada kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sehinggalah Nabi SAW dilantik sebagai Nabi pada umur baginda 40 tahun. Bila diutuskan sebagai Nabi, barulah Nabi mengatakan ni benda ni hak, benda ni betul, benda ni batil, benda ni tak baik, tak elok dan sebagainya. Dan Islam pun berkembang daripada semasa ke semasa kan. Itulah yang berlaku kan selama 23 tahun, Masya Allah. 23 tahun bukan satu tempoh yang sedikit, satu tempoh yang lama. Sebab dalam konteks kita pendakwah ni, so tak bolehlah kita nak cepat sangat. Sekali nak berdakwah orang tu kita nak ada Islam, tak boleh. Kadang makan masa. Nabi pun sampai 23 tahun berdakwah kan. Baru Islam tertegak. Bila Islam telah pun berjaya dilaksanakan, maka Allah Ta'ala sebut, dia kata al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islami dadina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu dan aku telah sempurnakan juga nikmat aku pada kamu dan aku redha Islam itu sebagai agama kamu. Sebut Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian cara ini sama dengan maisir dan al-qaddah. Cara ini sama dengan al-maisir. Kan? Maisir ni perjudian lah. Kemudian qaddah ni pun sejenis qaddah. Qaddah tu asal tadi betul lah mangkuk tu. Al-qaddah tu. Negeri Kedah tu mangkuk lah. Kedah. Kau tinggal mana Qaddah? Qaddah tu mangkuk lah. Qadahun, qaf dal alif ha, qadah. Ada orang Qadah? Tak ada. Kita ni 9. Kita negeri 9. Negeri kita ni ada 9. Mana 9 tu pun tak nampak lah 9 tu. Dululah kita ada 9 apa luar kita kan. Kemudian Darul Khusus. Negeri 9 Darul Khusus. Kenapa dikatakan Darul Khusus? Banyak orang tertanya-tanya kenapa nama Darul Khusus. Kenapa tuan nama khusus? Kerana orang sembilan tak tahu tu, tak tahu. Alah, Darul Khusus kau sudah Ustaz. Kan negeri yang khusus. Negeri yang khusus ke 9 lah.
Khusus itu asal ada perkataan khawas lah, khawas. Orang puasa ada 3 kan. 3 ketiga dia orang berpuasa. Kita pun nak masuk Ramadan, nak kat Ramadan ni. Kan orang puasa ada 3 kategori. Pertama puasa orang khawas, puasa orang awam. Kedua puasa orang khawas. Dan yang ketiga puasa hawaisul hawas. Puasa orang awam hanya sekadar menahan daripada makan dan minum. Mulut tak jaga, tangan tak jaga, kaki tak jaga. Itu puasa orang awam. Puasa orang khawas, puasa yang bukan hanya sekadar pada menahan makan dan minum. Mata jaga, telinga jaga, mulut jaga dengan serupa, tangan, jari kena jaga, semua jagalah. Atau dikatakan puasa orang khawas. Yang ketiga puasa hawaisul hawas, puasa para nabi dan para rasul. Mana bukan saja anggota badan semua jaga, kan, malah hati mereka sentiasa ingat kepada Allah. Detik saja mereka lupa pada Allah, maka mereka menganggap puasa mereka terbatal. Jadi kat situ ada perkataan hawas khusus. Jadi kenapa Negeri Sembilan dinamakan sebagai darul khusus? Kerana dulu ramainya orang alim ulama, saya kata. Ramainya orang alim ulama, banyak ramainya orang-orang sufi, orang-orang guru-guru tarekat dulu ramai. Terutamanya bahagian kalau pilah itulah je tu. Nyatakan macam tu. Ini mereka buat kajian lah. Dan pensyarah universiti pun buat kajian kenapa namanya darul khusus. Sebab dulu ramainya orang alim ulama kat Negeri Sembilan ni. Gitu. Sekarang ni pun ada juga, tapi dah tak ramai lah ada ulama. Macam tu. Itu kan seterusnya. Jadi cara ini sama dengan al-maisi, perjudian. Aqadah pun perjudian lah, mangkuk yang tadi, yang dalamnya terdapatnya sahmun tu, anak panah tu, kan, ataupun istilah lain azlam. Mereka akan menyembelih unta-unta yang mereka korbankan untuk tujuan itu, dan dibahagi-bahagikan. Dibahagi-bahagikan unta yang dah dikorbankan dan disembelih macam tu. Ada unta-unta yang dibiarkan macam tu saja. Tak boleh dimakan, tak boleh itu semua. Kan tak boleh beri manfaat apa-apa. Susu pun tak boleh dah ambil. Membazir macam tu je lah. Kerana orang Arab ni memanglah dia punya kekayaan dia unta. Kalau unta banyak tu mana kaya lah. Kalau kita Malaysia ni kaya ni, kobau banyak tak? Banyak. Banyak kobau kan. Lembu banyak tak? Banyak. Berapa lembu berapa kandang ni banyak. Kan? Itu orang kaya lah tu. Kambing banyak tak? Banyak. Kan binatang lain? Ayam, itik banyak tak? Banyak. Itu kaya lah tu. Dia dikatakan sebagai orang kaya. Gitu. Kerana kambing tu pun ialah kalau lembu kalau beranak pun dah berapa kan. Kambing kalau beranak dah apa. Kemudian anak kalau ada bela anak lagi dah berapa anak kan. Banyak kan. Tu kira harta lah tu. Macam tu. Kaya lah orang tu. Baik. Yang orang Arab pun dia dengan dia punya unta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah. Orang pemimpin ke Mekah ni mengarahkan bala tenteranya untuk mengejar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dapat menangkap Muhammad, siapa yang dapat berjaya menangkap Rasulullah, maka akan ditawarkan dengan 100 ekor unta kan. 100 ekor unta merah. Jadi pembunuh Nabi ialah Surakah bin Malik. Anda dengar kan? Surakah bin Malik. Dia ialah cuba mengejar Nabi untuk membunuh Nabi. Tapi tak berjaya. Untanya terpelesuk masuk dalam tanah. Macam tu. Berapa kali dia cuba bangun untuk menangkap Nabi dan membunuh Nabi, tapi tak berjaya. Akhirnya dia meminta keamanan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Surakah bin Malik juga dia pernah ditawarkan akan gelang Raja Kisra. Pernah ditawarkan. Dan akhirnya Surakah bin Malik masuk Islam. Kemudian dalam peperangan melawan tentera Rom, dan maka Islam telah mendapat kejayaan dan kemenangan. Dan Nabi panggil Surakah bin Malik yang masa itu dah masuk Islam. Wahai Surakah bin Malik, datanglah kemari. Mai kemari. Nak sarungkan kepada engkau gelang Raja Kisra.
maka disarungkanlah orang. Maka sahabat-sahabat mengucapkan rabih. Rabih ni maknanya untung. Keuntungan yang besar kepada Surakah bin Malik tuan. Masya-Allah. Al-ghafal rugi. Mana-mana kalau tercabut rabih, mana dia akan untung lah. Kalau dapat kalau ghafal, mana rugi. Khaba. Khaba ni mana khaba? Mana wa gharama samanihi. Dia rugi tapi terpaksa membayar harga. Dia rugi tapi terpaksa membayar harga lah. Rugi jugalah. Tak untung tak dapat, rugi. Itulah hasil yang tijah pada orang yang suka orang kata beli tikam ekor kan, beli nombor. Dia semua harta itu semua tak berkat sebenarnya. Walaupun mungkin dia dapat untung yang banyak, kalau kena nombor tu pula lepas tu buatlah kenduri pula, panggil imam dan sebagainya. Imam pun tak perasan. Ni kenduri apa ni? Adalah imam, dia kata imam dah. Kalau nak undang tu kena cek lah, ni duit mana ni kan, menang nombor ke kan, berapa juta menang kan gitu. Baik, itulah di kalangan Islam ni. Ada kalangan mereka tu yang membeli nombor kerana nak dapat keuntungan cepat, segeralah gitu. Dia sebenarnya bukan Muslim je beli nombor. Mau kita pun banyak juga beli nombor. Ya, ni kita tengok kat kedai-kedai nombor tu. Ada tak WhatsApp? Ada tak? Ada kan? Dia malas nak usaha, dia nak keuntungan cepat, macam tu dah ada. Baik. Kemudian orang Arab juga pada masa itu percaya kata-kata al-kahin, al-araf dan juga munajjim. Al-arif, al-araf, al-munajjimin. Okay. Apakah dikatakan sebagai kahin? Dia ada 3 istilah berbeza ni. Pertama kahin. Yang kedua beritahu tentang berita-berita alam semesta yang akan berlaku pada masa akan datang. Dia didakwa dapat mengetahui berbagai rahsia. Di kalangan kahin itu ada yang mendakwa mengetahui, mempunyai pengikut di kalangan jin yang menyampaikan berita kepadanya. Ada yang mendakwa mengetahui perkara gaib melalui kebijaksanaan yang digunakan padanya. Ada yang mendakwa mengetahui segala perkara mengenai premis-premis atau sebab-sebab yang dijadikan sebagai dalil. Seperti tutur kata orang yang ditanya. Tingkah laku dan keadaannya. Macam tu. Contoh terakhir dikenali sebagai arah. Mana arah pun dikaitkan situ juga lah. Untuk contoh yang terakhir tu. Seperti tutur kata orang yang ditanya dan yang ditanya tu dia tengok. Dia boleh baca lah, macam dia boleh baca lah orang ni kan, apa penyakit dia, apa masalah dia kan, dan sebagainya. Itu dikatakan orang yang dapat tahu tu al-araf, dia kata. Sedangkan kahin tu dia macam tadi lah, mengetahui berita-berita alam semesta, mengetahui perkara-perkara yang terdapat di langit, perkara-perkara yang berlaku di langit yang berkenaan dengan manusia ni, yang dibawa naik turun oleh para malaikat ni. Jadi mereka mencuri-curi berita daripada langit. Bila turunnya ayat surah jin, jadi akhirnya mereka tak mampu lagi lah untuk mencuri berita-berita daripada langit. Jadi mereka akan dilontar dengan bara api ataupun bola api daripada langit, akan dilontar kepada mereka ataupun jin-jin tadi yang cuba mencuri berita-berita daripada langit. Jadi sampai sekarang mereka tak boleh lagi lah untuk mencuri berita-berita daripada langit. Itu yang berlaku lah. Contoh terakhir dikenali sebagai Arab. Contoh ialah seperti seorang yang mendakwa mengetahui barang curi. Dia tahu tentang barang curi ini berada di mana disurukkan. Okay? Kemudian tempat kecurian. Orang-orang macam ni, mereka ini bersahabat ataupun berkawan dengan jin. Jadi jin itulah yang akan beritahu di mana barang itu disimpan ataupun barang itu disembunyikan. Kemudian munajjim. Munajjim asal daripada perkataan najmun. Najmun mana bintang. Munajjim ialah orang yang memerhatikan bintang-bintang
dan mengira perjalanan dan waktunya untuk mengetahui keadaan-keadaan alam dan peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi pada masa akan datang. Itu dikatakan munajjim. Dia tengok kat bintang, perhati bintang ni, kan sekian-sekian bulan akan berlaku begini-begini. Dia tengok bintang ni, kan bulan depan akan berlaku tu lah, berlaku ni dan sebagainya. Itu dikatakan munajjim. Mana dia perhati bintang, macam tu. Mengikut pada lamaran mereka lah. Mereka lamar je, tapi belum tentu betul pun apa yang mereka cakap. Jadi mempercayai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tengok bintang ni, dengan tengok bintang tu okey. Sekian-sekian bulan akan berlakunya contohnya banjir besar, kan? Sekian-sekian bulan akan berlakunya banjir besar di kawasan ini, kan? Ataupun sekian-sekian bulan akan berlakunya gempa bumi pada tempat-tempat ini. Sebenarnya yang mereka percaya itu bukan pada lamaran itu, tapi sebenarnya mereka percaya lebih pada bintang. Mereka beriman kepada bintang itu. Samalah seperti orang menyembah matahari, kan? Orang menyembah mati. Okey? Siapa yang pernah menyembah matahari? Iaitulah Ratu Balqis. Ada Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelum Balqis berkahwin dengan Nabi Sulaiman, dia ni orang yang menyembah matahari. Dia penyembah matahari, tuan. Sehinggalah Nabi Sulaiman dakwah pada dia, maka dia berapa minit untuk kita sembahyang duha. Berapa minit, kan? Dia ada seminit dia, kan, untuk kita sembahyang. Tapi waktu mentari ni tak boleh sembahyang. Kerana disebut dalam kitab, terutamanya kitab Kifayatul Akhyar, disebut kat situ dalam kitab fiqh, kenapa kita tak boleh sembahyang ketika menghadap matahari naik? Kerana masa itu matahari berada di antara dua tanduk syaitan. Dia sebut kita tu. Matahari berada di antara dua tanduk syaitan. Jadi sesiapa yang sembahyang masa itu, maka mereka itu sebenarnya bukan menyembah Allah, tapi sebenarnya ataupun mereka itu bukan menyembah matahari, tapi mereka itu sebenarnya adalah penyembah kepada syaitan itu. Penyembah kepada syaitan. Maksudnya bukan sembahyang, bukan orang sembahyang masa itu. Maksudnya penyembah tadi, penyembah matahari itu, ketika dia sembah matahari tengah naik itu, sebenarnya bukan matahari itu mereka sembah, tapi yang mereka sembah itu ialah syaitan itu. Kerana syaitan itu, matahari itu berada di antara Zulkarnaini. Zulkarnaini itu dua tanduk Iskandar Zulkarnain. Kerana dia, ada yang mengatakan dia ni mempunyai ada dua tanduk. Dia punya ada dua tanduk. Itu dikatakan sebagai Iskandar Zulkarnain. Zu mana mempunyai, Qarnaini. Qarnainin atau Qarnun, Qarnaini mana dua tanduk. Okey. Baik, kemudian mempercayai berita-berita yang disampaikan oleh munajjim itu pada hakikatnya ialah mempercayai bintang itu sendiri. Antara contoh keimanan mereka terhadap bintang ialah keimanan tentang hujan, di mana mereka menyatakan kita diturunkan hujan disebabkan oleh bintang sekian-sekian. Nampak? Kerana bintang ini, bintang itu, bintang ini sebagainya. Disebabkan oleh bintang ini, maka hujan pun turun, kan? Rezeki pun bertambah, ya kan? Ataupun berlaku banjir, kan? Macam itulah. Okay, kemudian tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman semuanya cukup. Boleh? Cukup sekadar ni, Kemudian akan datang kita masuk tentang tiarah pula. Tiarah, apa itu dikatakan sebagai tiarah? Jadi alhamdulillah tentang sekadar itulah perjumpaan pertemuan kita sebelum Ramadan ini. Jadi mudah-mudahan dengan ada perbincangan kita pada malam ini sikit sebanyak akan dapat menambahkan ilmu kita, insya-Allah memantapkan lagi tentang berkenaan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah Islam ini. Dan lepas nanti kita akan mencutilah sepenuh Ramadan. Lepas tu kita cuti sepenuh raya. Lepas raya lah insya-Allah. Kalau diizin Allah Ta'ala kita akan jumpa baliklah insya-Allah. Boleh tak insya-Allah. Itu saja. Ada soalan tak? Kalau ada soalan, ada pertanyaan, saya tutup.
Tak ada Tak ada. Auzubillahi minasyaitonir alim. Lana qulubana binuri ma'rifatika wa tahlana khutu ala rifin. Allahumma faqina fidin. Allahumma faqina fidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta al-fatihin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Lailatul Qadri ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.